Buletin 1.30 15 Januari bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini, pendaftar pertubuhan tarik balik penggantungan sementara Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. Pemakaian kasut sekolah hitam akan dikaji semula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan membuat kajian semula pelaksanaan peraturan pemakaian kasut dan stokin berwarna hitam di semua sekolah. Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Datuk Muhammad Jamil Muhammad menerusi satu surat perkeliling berkata, kajian itu perlu diselesaikan sebelum atau pada Rabu depan bagi melihat keberkesanan pelaksanaan peraturan yang diperkenalkan tahun lalu. Menurut Datuk Muhammad Jamil, kajian berkenaan akan mengambil kira dapatan daripada pihak sekolah. Surat perkeliling bertarikh 14 Januari itu diajukan kepada semua pengarah pendidikan negeri yang dikongsi menerusi Facebook Friends of Mazli Malik. Dapatan libat urus menunjukkan bahawa majoriti responden termasuk ibu bapa bersetuju dengan pemakaian kasut berwarna hitam berbanding kasut putih oleh murid sekolah. KPM sebelum ini memperkenalkan pelaksanaan peraturan berkenaan yang dikuatkuasakan secara beransur-ansur bermula sesi persekolahan tahun lalu hingga 2021. Berdasarkan pautan yang dikongsikan menerusi surat perkeliling itu, pihak sekolah perlu melengkapkan beberapa maklumat termasuk butiran sekolah dan pelajar. Bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik pada 29 Julai 2018 dilaporkan berkata murid sekolah rendah dan menengah akan memakai kasut hitam mulai 2019. Ia susulan keluhan daripada ibu bapa mengenai kebersihan kasut putih. Tindakan bekas peserta program realiti Rokanova, Zari Sofia, menyimpan dan mengurung seekor anak beruang matahari di rumahnya membawa padah apabila dia dijatuhi hukuman denda RM27,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Hakim Manirah Muhammad Nur menjatuhkan hukuman itu terhadap Zari Sofia atau nama penuhnya Zari Sofia Muhammad Yassin, 28 tahun, selepas tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah ketika kes ditetapkan untuk sebutan semula. Terdahulu, Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM20,000 bagi kesalahan menyimpan, manakala untuk pertuduhan mengurung haiwan berkenaan, dia dikenakan denda RM7,000. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani tambahan hukuman penjara 10 bulan sekiranya gagal membayar kedua-dua denda. Mengikut pertuduhan pertama, penyanyi itu didakwa menyimpan seekor beruang matahari Helicractos malayanus yang tidak matang, iaitu hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya di bawah jadual kedua Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 tanpa permit khas. Bagi pertuduhan itu, Zari Sofia didakwa mengikut Seksyen 69-1 Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 69-1 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendaftar Pertubuhan RUS menarik balik penggantungan sementara Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC yang dikenakan sejak 19 Disember lalu. Presiden MTUC Datuk Abdul Halim Mansur berkata, surat penarikan semula yang diterima semalam memaklumkan RUS tidak akan membatalkan pendaftaran Kongres itu. Menerusi satu kenyataan media, Datuk Abdul Halim berkata pihaknya amat menghargai keputusan RUS di mana mereka bukan hanya menerima penjelasan MTUC, malahan telah membuat keputusan dengan cepat demi kepentingan pekerja dan kesatuan berkenaan. Bagaimanapun katanya, RUS Selangor akan terus membuat pemantauan terutama bagi memastikan persidangan itu diadakan mengikut peraturan ditetapkan dalam perlembagaan MTUC. Jelas Datuk Abdul Halim lagi, keputusan RUS membatalkan penggantungan dan mengeluarkan pemberitahuan pembatalannya yang digantung selama 3 minggu itu membolehkan kesatuan kembali menjalankan fungsi secara bertanggungjawab. Mengulas mengenai TDC, Datuk Abdul Halim berkata kepimpinan MTUC sudah memanggil mesyuarat Pertubuhan General House pada 2 Februari depan yang akan memutuskan semua perkara dan persiapan berkaitan mengikut peraturan perlembagaan MTUC.
Katanya kepimpinan kesatuan itu akan melaksanakan segala langkah perlu untuk memastikan sidang TDC diadakan dengan telus dan penuh integriti selaras dengan peranan pilihan raya MTUC untuk memperkasakan kredibiliti kesatuan di mata pekerja dan rakyat. Taktik sindiket perjudian cuba beroperasi di 6 lokasi digagalkan pihak polis selepas semua sarang judi itu diserbu serentak malam tadi. Sindiket judi dalam talian itu aktif di Johor Bahru dan dikesan mengaut keuntungan jutaan ringgit sebulan hasil wang pertaruhan. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Kamaruddin Makdin berkata 6 unit rumah di sekitar Iskandar Puteri dijadikan pusat operasi judi dikesan hasil risikan polis selama 2 bulan. Serbuan serentak dilakukan 81 pegawai dan anggota polis kontijen IPK Johor dibantu IPD Johor Bahru Selatan, Iskandar Puteri dan Johor Bahru Utara. Daripada 6 yang telah kita lakukan, 4 kita berjaya di mana dalam 4 tempat yang kita buat serbuan tersebut kita telah berjaya menangkap 61 orang di mana kita dapati 11 lelaki warga Malaysia, 1 perempuan warga Malaysia, 36 lelaki warga asing, 13 orang perempuan warga asing umur di antara 16 hingga 38 tahun. Lokasi 4 rumah yang diserbu terletak di dalam kawasan perumahan berpagar dan berpengawal bagi menyukarkan tindakan pihak berkuasa. Siasatan awam dapati sindiket beroperasi sejak 3 bulan lalu dengan membangunkan laman web judi dan menyasarkan warga tempatan. Taktik digunakan dengan menghantar mesej promosi perjudian secara rawak menerusi aplikasi WhatsApp, WeChat dan Telegram. Ahli sindiket warga tempatan dan asing dipercayai menerima upah hanya RM1,500 sebulan. Pelbagai peralatan dirampas termasuk 26 set komputer dan 116 telefon bimbit yang digunakan untuk kegiatan itu. Polis masih memburu dalang utama sindiket selain percaya sindiket turut beroperasi di lokasi lain. Ini pula cubaan seorang lelaki bertindak memecut kereta gagal mengelak daripada ditahan anggota agensi kawalan sempadan Malaysia Aksam Kedah. Suspek yang cuba menyeludup 13 guni berisi benih kerang ke negara jiran ditahan selepas dikejar sejauh lebih 3 kilometer. Komander Aksam Kedah, Abdul Latif Abdul Rahman berkata dalam kejadian 6 petang semalam, suspek dikejar di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam sebelum dipintas dan ditahan. Pemeriksaan Aksam menemui beberapa guni di bahagian penumpang dan bonet belakang perotan perdana yang dipandu suspek. Benih kerang dipercayai dibawa dari Perak menggunakan lori sebelum dipindahkan dan dibawa dengan kereta bagi mengelakkan dikesan pihak berkuasa. Kita percaya benih kerang ni datang dari selatan dan cuba diseludup ke negara jiran. Kita tahu di negara jiran tidak ada pembenihan kerang. Benih kerang hanya dijadikan di pantai barat semenanjung Malaysia ni. Katanya setiap satu guni berisi 20 kg benih kerang yang dianggar mencecah harga sehingga RM1,500. Harganya juga mampu meningkat sehingga 3 kali ganda kerana mendapat permintaan yang tinggi. Suspek dipercayai menerima upah RM1,000 untuk menghantar benih kerang. Kes diserahkan kepada Jabatan Perikanan Kedah untuk tindakan lanjut. Seorang penolong penyediaan makanan di sebuah hospital di Terengganu mengaku tidak bersalah membuat tuntutan palsu sebanyak RM6,189. Tertuduh Muhammad Nazri Ismail, 36 tahun, membuat pengakuan itu terhadap 5 pertuduhan terhadapnya di Mahkamah Session Kuala Terengganu. Dia didakwa mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu untuk membuat tuntutan wang berkenaan. Pendakwaan kes dilakukan di bawah Seksyen 471 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara sehingga 2 tahun dan denda. Hakim Jamaluddin Mat menetapkan 28 Januari ini untuk sebutan semula kes. Mahkamah turut membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000. Masalah kekurangan bekalan air di bendang sekitar seberang Perai Utara ditangani dengan pam bergerak serta menaik taraf rumah pam. Usaha itu bagi membantu lebih 800 pesawah di sekitar kawasan itu yang terjejas akibat musim kemarau.
Masalah kekurangan bekalan air dihadapi pesawah di kawasan Bumbung 5, Paikladi dan Pinang Tunggal Kepala Batas sejak 3 minggu yang lalu. Menurut Exco Pulau Pinang, Dr. Afif Bahardin, masalah turut berpunca akibat kelewatan kerja-kerja menaik taraf rumah PAM Pinang Tunggal yang sepatutnya disiapkan pada Disember tahun lalu. Katanya pesawah memerlukan air mencukupi di petak sawah untuk tempoh antara 20 hingga 30 hari lagi bagi mengekalkan penanaman padi musim ini. Projek ini sepatutnya siap 5 Disember, tetapi berlaku kelewatan daripada segi spek untuk mendapatkan pam yang dibawa import daripada luar. Dan pam itu dijangka sampai dalam tempoh 3 minggu lagi, tetapi dalam masa yang sama the bypass pam tu berjalan. Langkah segera diambil dengan menambah jumlah pam air untuk mengepam air dari Telaga Tiup dan sumber air Sungai Muda. Katanya pejabat pengurusan lembangan Sungai Muda juga telah bersetuju untuk melepaskan air dari empangan Beris Kedah untuk membantu usaha itu. Kawasan tanaman padi yang terjejas kemarau dianggarkan seluas 1,164 hektar yang diusahakan 827 pesawah. Jabatan Pertanian mensasarkan 50% baka durian Musang King ditanam di seluruh negara menjelang tahun 2022. Ketua Pengarahnya Muhammad Nasir Waris berkata daripada 1.5 juta pokok durian yang ditanam sekarang, hanya 36% atau 570,000 adalah jenis Musang King. Justru itu jumlah itu mahu ditambah bagi menampung permintaan terhadap durian Musang King yang meningkat saban tahun. Menurut Muhammad Nasir, pelbagai usaha dilakukan untuk menambah pengeluaran durian Musang King, antaranya melalui proses mencatut pokok durian kampung yang kurang bermutu dengan benih durian Musang King. Jumlah ini datang daripada yang saya sebut tadi, itu anak-anak benih yang kita telah mulakan skim ini pada 2010, yang mana mereka telah dapat, petani kita telah dapat menanam benih-benih tulen Musang King. Dan yang keduanya ianya disumbangkan daripada pokok-pokok durian kampung kita yang substandard. Sebab durian kampung ni ada dua, satu yang berkualiti, satu yang kurang berkualiti. Yang berkurang berkualiti ini untuk kita jadikan ianya produktif dengan cara kita melaksanakan apa yang kita panggil cantuman dewasa. Beliau yang ditemui di Majlis Ramah Mesra Jabatan Pertanian bersama media di Serdang juga berkata terdapat 617,000 pokok durian kampung di negara ini. Separuh daripadanya akan dicatut untuk menghasilkan durian jenis Musang King. Harga durian Musang King di pasaran ketika ini adalah bermula dari RM30 sekilogram. Dalam pada itu, penggemar durian tidak perlu menunggu tibanya musim durian untuk menikmati kelazatan raja buah itu. Durian kini boleh didapati sepanjang tahun di negara ini. Muhammad Nasir berkata, perkembangan teknologi, pembajaan dan pengairan yang baik merangsang pokok durian untuk berbuah lebih kerap, iaitu 2 hingga 3 kali setahun. Kalau dulu kita dengar durian cuma setahun sekali saja, sekarang ni mereka boleh rangsangkan pokok-pokok durian mereka berbuah 2 kali setahun, dan bahkan mereka boleh rancangkan. Kita boleh tentukan bila kita nak buah-buah durian tu melalui penjagaan, melalui antaranya pembajaan di ladang dan juga dari segi pengairan tanaman durian ni. Kita boleh merangsang pokok-pokok ni untuk berbuah dengan lebih kerap lagi. Katanya lagi, meskipun durian boleh didapati sepanjang tahun, kuantiti buah yang banyak hanya diperolehi pada waktu-waktu tertentu. Di utara, buah durian lebih banyak gugur pada bulan Julai hingga Ogos. Di Selangor, pada setiap awal tahun. Hanya di Pahang, buah durian berbuah sepanjang tahun. Frost and Sullivan mengunjurkan jualan kenderaan Malaysia dijangka meningkat sebanyak 1% tahun ini kepada 608,790 unit. Firma perunding itu juga boleh menjangkakan pertumbuhan positif berterusan untuk negara pada tahun 2020 yang akan memacu keyakinan pengguna sepanjang tahun. Faktor utama dalam membantu pertumbuhan pasaran automotif Malaysia pada 2020 termasuk keyakinan pengguna yang meningkat dan kukuh serta pelancaran model baru. Bagaimanapun, rakan kongsi bersekutu dan Naib Presiden Kanan Mobility Vivek Vadia
berkata prospek industri otomotif Malaysia berkemungkinan dipengaruhi ketidakpastian global seperti konflik Amerika Syarikat Iran. Dalam pada itu, Penangguhan Dasar Otomotif Negara NAP berulang kali telah mewujudkan ketidakpastian dan ia perlu diatasi oleh sentimen pengguna positif bagi mengekalkan pertumbuhan menggalakkan. Faktor tempatan seperti kestabilan politik dan peningkatan pelaburan infrastruktur dijangka dapat meningkatkan jualan termasuk keyakinan pelanggan. Tesco Stores Malaysia Sdn Bhd menawarkan 2,000 voucher diskaun sempena kempen Super Brand Day pertama di platform e-dagang Shopee tahun ini. Ketua Pengarah Eksekutifnya Paul Ritchie berkata voucher ditawarkan boleh direbut pelanggan menerusi permainan dan pertandingan yang diadakan di platform Shopee semasa tempoh kempen. Menerusi langkah itu, Tesco bukan sahaja membantu pelanggan mengurangkan kos sara hidup tetapi juga memberi pengalaman menarik buat mereka. Jelasnya, Tesco memberi diskaun serendah 50% untuk pelanggan sepanjang 3 hari kempen berlangsung bermula kemarin dan berakhir hari ini. Tesco kini menawarkan 1,600 barangan di Shopee dengan lebih daripada 400 produk jenamanya sendiri. Harga rangkaian produk Tesco dikatakan 10% lebih murah daripada jenama terkemuka tempatan. Laporan antarabangsa, perkembangan gunung berapi Taal di Filipina. Pihak berkuasa tempatan mengarahkan kira-kira 450,000 penduduk agar segera berpindah berikutan potensi letusan gunung berapi yang berada pada tahap 4 dan dikategorikan sebagai berbahaya. Sehingga kini lahar dan debu terus menghambur ke udara memaksa pemindahan mandatori dikenakan ke atas penduduk yang berada di dalam lingkungan 14 km dari gunung berapi berkenaan. Laporan menyebut kira-kira 50 gempa bumi berukuran 1 hingga 3 magnitud dirasai dalam tempoh beberapa jam sejak semalam. Pesawat juga telah dinasihatkan agar menjauhi ruang udara berhampiran gunung berapi bagi mengelak terkena letusan debu dan lahar. Setakat ini lebih 7,700 penduduk telah ditempatkan di 38 pusat pemindahan. Di bahagian barat daya gunung berapi, Bandar Agoncillo dan Lamery diselubungi abu tebal mengakibatkan kebanyakan jalan raya tidak dapat dilalui. Datuk Bandar Agoncillo, Daniel Reyes berkata, beberapa buah rumah dan sebahagian bangunan turut musnah. Semalam, agensi berita Vietnam VNA melaporkan abu panas memenuhi ruang udara Filipina sehingga lebih 100 km menyebabkan ibu kota Manila terjejas sehingga memaksa lapangan terbang utama negara itu ditutup pada 12 Januari lalu dengan lebih 500 penerbangan dibatalkan. Gara-gara cuba meniru aksi dalam video di YouTube, seorang budak lelaki berusia 10 tahun melecur di muka dan leher setelah disambar api di Northern Ireland. Ketika bermain bersama rakan di taman berhampiran rumahnya, Dale Robinson memutuskan untuk meniru aksi yang dilihat dalam video terbabit. Dia menggunakan pemeti api, deodoran dan tong petrol. Sebaik sahaja mangsa menghidupkan pemeti api, api menyambar wajah dan jaket yang dipakainya secara tiba-tiba. Menurut laporan Belfast Live, Robinson menjerit kesakitan dan berlari mengelilingi taman permainan untuk meminta bantuan. Ibu bangsa Deborah Moore yang mengetahui kejadian menimpa anaknya bergegas membawa mangsa ke hospital. Mangsa ditahan selama sehari di hospital dan tidak memerlukan pembedahan plastik. Sukan, pemain perseorangan lelaki nombor 1 dunia Kento Momota tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.15 pagi untuk berlepas pulang ke Jepun. Dia yang terlibat dalam kemalangan yang mengorbankan pemandu van di Lebuh Raya Maju Expressway Isnin lalu menaiki bagi di pintu masuk KLIA seterusnya menuju ke bilik khas pelepasan. Momota yang mengalami kecederaan patah hidung kelihatan memakai penutup mulut dan berkacamata. Dia yang duduk di sebelah Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM, Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria kelihatan stabil. Namun dua lagi penumpang van iaitu Yu Hirayama, penolong jurulatih Persatuan Badminton Jepun kelihatan berjalan terhincut-hincut manakala Morimoto Arkifumi yang merupakan pegawai fisioterapi memakai anduh di tangan kanan. Sebelum ini Momota dimasukkan di Hospital Putrajaya selama 2 hari dan dibenarkan keluar 10 malam semalam sebelum dipindahkan ke hotel berdekatan KLIA. Media tempatan dan Jepun yang hadir sejak awal 6 pagi tidak dibenarkan melakukan sebarang temu bual dan hanya dibenarkan merakam video serta gambar.
Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini didesak oleh 11 ahli gabungan Persatuan Karate Johor untuk campur tangan berhubung ketidakadilan jawatankuasa ad hoc Persatuan Karate Johor dalam menyelesaikan isu dalam persatuan itu. Wakilnya Wikrama Surya yang juga pengerusi Persatuan Karate Daerah Keluang mendakwa jawatankuasa dipengerusikan Pengarah Majlis Sukan Negeri MSN Johor Muhammad Gaddafi Abdul Aziz itu gagal mengendalikan mesyuarat agung tahunan AGM Persatuan terbabit secara telus. Antara kegagalan jawatankuasa itu adalah tidak mengundang beberapa ahli gabungan untuk menghadiri AGM itu pada Oktober tahun lepas selain menyembunyikan senarai ahli gabungan yang dipanggil ke AGM itu. Menurut Wikrama, beberapa ahli gabungan membantah dan tidak menghadiri AGM itu sebagai protes akan ketidakadilan jawatankuasa terbabit. Beliau berkata sepanjang tempoh 8 bulan jawatankuasa berkenaan menjalankan tugas bermula Februari 2019 wujud sikap pilih bulu apabila terdapat ahli gabungan yang disisihkan daripada proses pendaan draft pindaan perlembagaan persatuan itu pada Mesyuarat Agung House EGM Mei tahun lalu. Sebelum ini Persatuan Karate Johor yang didaftarkan di bawah Pembangunan Sukan 1997 pada 31 Julai 1997 digantung pendaftarannya oleh PJS dengan alasan badan sukan itu bukan lagi entiti yang patut dan wajar untuk didaftarkan bagi mewakili sukan di negara ini selaras dengan Seksyen 25 Akta Pembangunan Sukan 1997. Penggantungan berkenaan berdasarkan beberapa faktor termasuk terdapat ahli gabungan di bawah Persatuan Karate Negeri Johor tidak membayar yuran semasa AGM tahunan sesi pemilihan tetapi tetap mengundi. Bagaimanapun isu penggantungan pendaftaran Persatuan Karate Johor sejak Oktober lepas menemui jalan penyelesaian setelah penyerahan kembali kuasa untuk menguruskan pentadbiran kepada persatuan itu oleh MSN Johor kepada Presiden Chok Kong Yew pada 6 Januari lepas. Tottenham mara ke pusingan keempat Piala FA apabila Giovanni Lo Celso menjaringkan gol menarik ketika menang 2-1 mengatasi Middlesbrough awal pagi tadi. Skuad kendalian Jose Mourinho hampir memusnahkan terus harapan Middlesbrough dalam tempoh 15 minit awal pusingan ketiga di Stadium Tottenham Hotspur. Namun Mourinho masih melakukan 5 perubahan daripada skuad yang kalah berdepan Liverpool dengan Christian Eriksen yang dikaitkan dengan perpindahan ke Inter Milan memulakan permainan. Lo Celso yang dipinjam dari Real Betis memberikan gol pendahuluan Tottenham untuk jaringan keduanya musim ini. Ia sesuatu yang amat diperlukan buat pemain tengah Argentina itu selepas melalui musim sukar di utara London. Tottenham tidak pernah merangkul trofi utama sejak 2008 apabila pengurus Middlesbrough ketika ini Jonathan Woodgate menjaringkan gol kemenangan Piala Liga berdepan Chelsea. Mereka memerlukan jaringan penyamaan Lucas Moura di Stadium Riverside bagi mengelak tersingkir selepas seri 1-1 di Middlesbrough awal bulan ini. Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan penghasilan pewarna pakaian semula jadi daripada alga atau lumut oleh Pereka Fashion Berlin. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.